Selalunya, kalau kita tengok player-player bola sepak profesional lah ni, kalau kita tengok sejarah silam mereka, mesti mereka ni akan ada kena reject dengan satu-satu kelab tu. So, sebab mereka ni kena reject, mungkinlah sebab fizikal mereka atau mereka ni tak cukup bagus. So, dalam video kali ni, kita nak senaraikan 8 pemain bola sepak bertaraf bintang yang pernah kena reject, tapi bila besar, dia jadi star. Assalamualaikum dan selamat datang ke Kepala Bola Studio. So dalam video kali ini kita nak sembang tentang 8 pemain bola sepak yang pernah kena reject tapi tiba-tiba jadi star pula. So kita nak tengok adakah kelab yang reject itu menyesal ataupun tidak. So tak mau cakap banyak, kita masuk nombor 8 dulu. Nombor 8 adalah Rashford dengan pasukan Manchester City. Sebenarnya Rashford ni duduk dekat lagi dengan kelab pasukan Manchester City daripada pasukan MU. Dan waktu ni Rashford main dekat satu kelab iaitu Fletcher Moss Rangers, iaitu kelab lokal lah. Tapi waktu tu dia mula mendapat perhatian daripada dua kelab Manchester iaitu Manchester City dan juga Manchester United. Tapi rumah dia ni kalau nak pergi ke pekarangan pasukan Manchester City memang dekat je, jalan kaki je. Tapi City tetap reject dia disebabkan mereka ni anggap body Rashford ni kecil. So mereka rasa Rashford ni takkan jadi player profesional yang bagus. So mereka reject Rashford. Tapi United gunakan modal ni untuk ambil Rashford dan train Rashford. Seorang setiausaha kelab Fletcher Moss Rangers, dia bagi tahu yang MC ada main tengok performa Rashford dekat pasukan tu. Tapi dia bagi tahu yang mereka tak suka dekat dia sebabkan fizikal dia yang kecil. So adakah hampa rasa City menyesal tak dapatkan Rashford? Aku rasa City tak menyesal kot sebab mereka banyak lagi pemain muda berbakat. Cuma MU lah untung sebab dapat pemain berbakat macam Rashford macam ni. Nombor 7 adalah Harry Kane dengan pasukan Arsenal. Boleh kata ramai dah tahu dah yang Kane ni pernah train dekat akademi Arsenal dulu. Siap ada gambar lagi. Kane memang main dekat akademi The Gunners. Tapi seawal usia 8 tahun, pasukan Arsenal memilih untuk melepaskan dia sebab dia ni nampak macam agak tebam. Hang tengoklah gambar dia tu kan, memang macam budak-budak yang tebam yang tak ada kelayakan main bola sepak. Macam teruk pula aku hina dia. Bila kena rilis dengan satu-satu kelab tu, hampa tanyalah mana-mana pemain bola sepak ataupun mana-mana play academy, mereka ni memang akan frah gila lah. Tapi Kane tetap tak mengalah, dia menyertai academy dekat pasukan Spurs. Dan lah ni hang tengoklah apa jadi dekat dia, legend pasukan Spurs. Dan lah ni sedang berkembang dekat pasukan Bayern. Dan kalau hampa nak tahu, Harry Kane adalah top scorer kedua tertinggi dalam EPL di belakang Alan Shearer. Tapi sayanglah dia tak dapat potong rekod tu dah sebab dia pindah ke Bayern. Aku kalau tanya aku kan, Harry Kane memang aku rate tinggi gila lah. Cuma dia main dekat pasukan Spurs je sayang. Kalau dia main dekat pasukan dan memang boleh dapat trofi setiap season macam MC ke, memang tobat orang akan kata dia ni legend. Tapi tetap lah, aku tetap anggap dia legend sampai ke hari ni. Nombor 6, Arsenal sekali lagi iaitu Ruud Gullit dengan pasukan Arsenal. Tadi dah terlepas Kane dah. Lah ni terlepas Ruud Gullit pula. Waktu usia 19 tahun, Ruud Gullit ni pernah menjalani trial bersama pasukan Arsenal tau. Tapi sebab apa mereka tak jadi sign dia, mereka berminat dengan bakat dia. Tapi disebabkan permintaan harga 300,000 tentu yang dianggap mahal, pengurus pasukan Arsenal tentu iaitu Terry Neal, dia kata, "Uish, tak boleh lah. Mahal sangat budak ni kan, 300,000. Dia bukan boleh buat apa lagi, dia bukan Premier League proven lagi." Dan akhirnya Arsenal terlepas bakat dia lagi, dia berpindah ke Feyenoord, PSV, lepas tu ke AC Milan dan membentuk prime yang sangat hebat dengan player-player AC Milan tentu. So rugi lah Arsenal terlepas pemain berbakat macam ni. Nombor 5 adalah kehilangan yang kita boleh kata kehilangan besar juga iaitu Mbappe dengan Chelsea. Hang boleh beri tak Chelsea pernah reject Mbappe? Mbappe ni pernah ada dekat akademi Chelsea tapi Chelsea reject dia. Mbappe adalah antara pemain terbaik dekat dunia yang ada lah ni. Pada tahun 2012, menurut satu laporan, Mbappe waktu tu usia 13 tahun sedang menjalani trial bersama pasukan Chelsea. Dia beraksi dengan sangat bagus tapi Chelsea pilih untuk tak ambil dia sebab apa? Sebab dia ni tak buat kerja defensif. Dan dia malah nak turun track back lah maksudnya. So mereka pilih, mereka tak mau melabur untuk bakat dia. Sayang gila mak terlepas play macam Mbappe ni. Waktu tu ketua squad pasukan Chelsea iaitu Daniel Boga, dia ni bagi tahu yang Mbappe ni memang mereka rate gila lah dengan bakat dia. Mereka kata dia ni memang sangat-sangat berbakat. Tapi mereka kata dia bukanlah seorang pemain bekerja keras. So mungkinlah mereka jangka pemain ni akan gagal untuk jadi pemain world class. Tapi lah ni terbukti salah. Mbappe memang jadi pemain berkelas dunia, perform dekat 2 World Cup edition dia main dan sampai lah ni menjadi pemain yang paling direbut dekat seluruh dunia. Yang keempat adalah Ronaldo Nazario bersama pasukan Flamengo. Ronaldo Nazario salah seorang striker terbaik yang pernah dilahirkan dalam bola sepak. Pernah menghadapi rejection waktu zaman muda dia. Cerita dia waktu dia ni sangat-sangat muda, dia ni memang minat gila nak join pasukan Flamengo sebab waktu tu idola dia adalah Zico, legenda Brazil. Dan disebabkan bakat dia main bola sepak, pasukan Flamengo telah offer dia untuk satu trial. So dia mainlah ke satu trial tu dan dia berjaya. Dia berjaya impress mereka
Dan pasukan Flamengo bagi tahu, okey, lusa hang kena main balik. Kita ada try sesi kedua pula. So Ronaldo Nazario pun kata okey lah. Tapi tiba-tiba Ronaldo Nazario dia check poket dia kata saya tak ada duit nak beli tiket bas. Biasalah kan budak-budak mana nak ada duit, lagi-lagi budak-budak dekat Brazil, mak pak depa pun dalam keadaan yang memerlukan. So Ronaldo pun bagi tahu yang dia akui yang dia ni tak ada duit untuk beli tiket bas. Tapi apa yang jadi? Kelab Flamengo depa ni nak acah-acah savage lah. Depa kata dah tak apa, hang tak ada tiket bas tak apa, kami tak bagi hang main. Depa langsung tak bagi peluang dekat Ronaldo Nazario tentu, padahal beli tiket bas berapa ringgit je. Dan lalah kali depa tak pernah offer tawaran kedua dekat Ronaldo Nazario, so boleh kata depa reject lah. Tapi Ronaldo Nazario tak berputus asa. Dia join satu lagi akademi yang bernama Sao Cristóvão yang ada dekat Sao Paulo. Walaupun tak berjaya join Flamengo, dia berjaya join satu lagi kelab dan akhirnya berpindah ke pasukan Cruzeiro. Dan lepas tu kita tahu lah apa jadi, dia pindah ke Eropah dan cipta nama dia dekat dunia. Kalau aku jadi pemilik pasukan Flamengo tentu kan, memang aku tunjai kepala yang tak mau beli tiket dia tu kan. Berapa ringgit je pun nak tolong budak kan. Dah hang tengok dah bakat dia dekat first trial kan. Takkanlah tak mau invest sekalipun kan. Beli tiket bukan mahal pun. Dan lain kali terlepas Ronaldo Nazario tu ke kelab lain. Dan lah ni Ronaldo Nazario adalah antara the best striker yang pernah ada dalam sejarah bola sepak. Nombor 3 adalah Zidane dengan Blackburn. Hak ni lawak sikit lah. Dulu Blackburn bukanlah macam Blackburn hari ni. Dulu Blackburn adalah pasukan gegasi dalam EPL. Dan waktu mereka nak dapatkan Zidane tu, waktu tu mereka baru je menang Liga pada musim 1995. So biasalah bila hang dah menang Liga, hang mestilah nak upgrade tim hang sebab hang nak mempertahankan kejuaraan hang tu. So waktu ni Blackburn dikaitkan dengan banyak pemain berkelas dunia. Dalam banyak-banyak list calon pemain mereka ni nak dapatkan, ada seorang pemain yang betul-betul menarik perhatian, iaitu Zinedine Zidane yang masih lagi main dekat Bordeaux dekat Liga Perancis. Waktu ni Zidane baru je umur 23 tahun. Waktu ni ramai fan bayangkan dah kalau lah Zidane ni main dekat pasukan Blackburn, dia ni mestilah akan menjadi penggerak kepada serangan, mestilah dia ni akan mencipta peluang untuk dua striker tajam pasukan Blackburn tentu, iaitu Alan Shearer dan juga Chris Sutton. Dan tentu sebenarnya bukan mereka nak beli Zidane saja, mereka nak beli seorang lagi player, iaitu Christopher Daguerre. Dan nak kata betapa hampirnya Blackburn ni hampir-hampir sayang Zidane, Zidane ni sampai dah main dah dekat training ground pasukan Blackburn tau. Sampai dah sempat main kat situ, dia tengok semua training ground. Tapi lalah kali transfer tu tak terjadi, Zidane transfer ke Juventus, yang Christopher Daguerre saat itu pindah ke PS9. Pemilik pasukan Blackburn tadi iaitu Walker, dia ni memilih untuk menolak daripada sign Zidane. Sebab apa? Sebab waktu ni dia kagum dengan bakat kapten pasukan Blackburn tentu, iaitu Tim Sherwood. Hampa macam pernah dengarkan nama Tim Sherwood? Ya, Tim Sherwood ni lah yang pernah jadi coach interim pasukan Spurs. Dan ada satu quote lagi yang Walker keluarkan, dia ni macam nak acah-acah savage lah kan. Tapi itulah, bila dengar balik memang lawak gila lah. Dia kata, kenapa nak sign Zidane sedangkan hang ada Tim Sherwood? Hang baiklah dia banding Zidane dengan Tim Sherwood. Tim Sherwood tu memanglah seorang pemain bagus, tapi hang nak compare dengan Zidane, aku rasa tak boleh kot kan. Aku rasa mungkin dia kena pergi hospital, dia kena cek balik otak dia. Nombor 2 adalah Cristiano Ronaldo dengan pasukan Arsenal dan juga pasukan Liverpool. Arsene Wenger sendiri mengakui yang kegagalan dia untuk mendapatkan Cristiano Ronaldo adalah satu penyesalan terbesar dalam karier dia. Sebab dia bagi tahu Arsenal adalah kelab pertama yang betul-betul berminat nak dapatkan CR. Sebab waktu tu CR baru usia 15 tahun, main dekat Sporting Lisbon, dan Arsenal dah pernah invite dia untuk join trial dekat pasukan Arsenal. Tapi sebab apa Arsenal tak dapatkan dia? Arsenal tak mampu penuhi permintaan harga yang diletakkan oleh pasukan Sporting Lisbon. Tak berapa lama lepas tu, Manchester United pula mai dan dapatkan Cristiano Ronaldo ni. Wenger bagi tahu dia ni rasa menyesal sebab tak dapatkan CR, sebab bakat yang CR ada ni. Dan satu lagi yang paling dia menyesal adalah CR join rival terbesar mereka, iaitu pasukan Manchester United pula. Dia lebih kurang double penyesalan lah kan. Yang pertama tak dapat CR tahu tak CR tak dapat. Yang kedua adalah dia join rival hang pula, dia kuatkan tim rival hang. Tapi kalau hangpa nak tahu kan, aku cakap Liverpool tadi kan, Arsenal bukanlah satu-satu kelab yang berminat nak dapatkan CR. Sebenarnya Liverpool pun pernah minat untuk dapatkan CR, iaitu kalau hangpa nak tahu, coach Liverpool tentu Gerrard Houllier, dia ni pernah tengok aksi CR waktu CR ni wakil Portugal bawah 21 tahun waktu kejohanan Eropah pada tahun 2003. Dan bukan setakat minat saja, mereka ni pun buat rundingan dengan pasukan Sporting, tapi lalah kali transfer tu tak jadi juga. Sebab apa? Sebab tentu Gerrard Houllier bagi tahu tuntutan gaji CR adalah tinggi. Tapi bila hang tengoklah ni, dengan bakat yang CR ada tu, memang layaklah dia minta gaji tinggi. Nombor 1 adalah Messi dengan River Plate. Bukan Snake Plate. Snake Plate yang palapak ke?
Aku boleh kata kisah Messi ni dah boleh kata worldwide dah lah. Sebab apa? Sebab Messi waktu kecil dia ni alami satu masalah, iaitu masalah pertumbuhan. Iaitu pertumbuhan badan dia ni lagi slow lagi daripada kanak-kanak biasa. So bila jadi macam tu, dia ni perlukan satu kos untuk rawat hormon pertumbuhan dia. Waktu tu kos untuk rawat pertumbuhan Messi adalah 500 pound sebulan. Dan sebenarnya tentu pasukan River Plate memang berpeluang untuk dapatkan Messi, tapi disebabkan mereka tak mau bayar kos 500 pound sebulan ni, mereka reject Messi. Hambailah mereka reject Messi tau. Hai, aku tak dapat tahu lah macam mana penyelesaian sampai ke hari ni. Dan lepas tu dia berpindah ke pasukan Network All Boys. Dan sebenarnya walaupun dia stay kat Network All Boys tu lama jugalah, dalam 2 tahun, tapi sebenarnya pasukan Network All Boys pun tak mampu untuk tanggung juga sebenarnya. Sebab sepanjang masa tu, kos perawatan Messi tu semua ditanggung oleh insurans bapak dia. Memang tentu Messi struggle lah, bapak dia pun struggle nak cari duit kan, nak rawat hormon Messi ni lagi. 500 pound sebulan ni memanglah nampak sikit kalau pemain bola. Tapi untuk orang biasa macam kita ni, 500 tu mestilah satu jumlah sangat tinggi dalam tempoh sebulan. Tapi beberapa tahun kemudian, Barcelona nampak bakat Messi yang besar ni, yang mereka kata mereka tak pernah tengok pemain muda berbakat macam ni. Barcelona pun bersetuju untuk bayar bil kesihatan Messi tu, tak kira lah berapa banyak. Janji mereka nak Messi main dekat Barcelona. Dan pada tahun 2000, Messi ni sah menjadi ahli La Masia. La Masia ni adalah akademi Barcelona lah. Dan sampai ke hari ni, aku rasa pasukan reject Messi mestilah menyesal gila. Sebab tengok apa yang jadi dekat Messi. Hambailah mereka lepaskan pemain bola sehebat macam Messi ni. Mereka dah nampak dah bakat Messi tu, tapi mereka tak mau invest, mereka tak mau support growth hormone untuk Messi. So itulah sebabnya Messi ni terhutang budi besar sangat dekat Barcelona. Sebab Barcelona lah yang banyak bantu dia untuk teruskan kerjaya dia dalam bola sepak. So itulah video kali ni, 8 pemain bola sepak yang pernah kena reject disebabkan macam benda, tapi lala kali mereka ni jadi pemain bola sepak profesional yang berkelas dunia. So ada lagi tak player-player bola sepak yang aku terlepas dalam list ni? Apa boleh tulis kat komen. Kalau hampa nak perbetulkan ada apa info, apa boleh tulis kat komen juga. Kita sedang menuju ke 100,000 subscriber. InsyaAllah share video ni supaya kita cepat-cepat capai 100,000 subscriber. Okay, so itulah video kali ni dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.